A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi dengan anak-anak Abah untuk rakaman seterusnya buat tajuk persamaan qadati untuk siri yang kedua ini. Okey. Dalam siri yang kedua ini ada kelainan soalan ini berbanding dengan siri yang pertama. So anda semua, anak-anak Abah semua boleh tengok dan faham dua-dua siri untuk mendapatkan penjelasan, dan mungkin Abah akan buat siri-siri yang lain untuk memberi pendedahan beberapa contoh soalan untuk kepahaman anak-anak Abah dan pelajar-pelajar sekian. Okey, kita tengok soalan persamaan kuadratik. Okey, Rajah menunjukkan trapezium JKLM dilukis pada satah Cartesian. Okey, pada satah Cartesian. Cartesian ni graf lah yang ada koordinat. Okey, JK, ingat JK adalah selari dengan LM. So JK adalah selari dengan LM. Okey, maksud selari dia tanda arrow 1. Okey, arrow 2 kalau sama. So ingat, bila sebut selari sahaja, bila sebut selari sahaja dalam kepala kita, mesti kita tahu persamaan garis lurus ini kecerunannya mesti sama. Keturunan garis LM dan KM mesti sama. Kenapa sama? Sebab ia adalah selari. Ini hukum dia. Ini hukum dia, garis selari. Keturunan garis yang pertama dia akan sama dengan keturunan garis yang kedua. Okey, sebelum itu Abah nak beritahu, dalam persamaan garis lurus kita ada 4. So kita ada 4 formula ataupun tips untuk kita menjawab soalan persamaan garis lurus. So dua ini yang Abah tulis ini, dua ini diberi pada buku soalan, iaitu keturunan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. M ini keturunan. Ini masuk keturunan M. Okay, ini juga keturunan. Okay, satu lagi keturunan juga kita boleh cari dengan menggunakan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Ini keturunan diberi, mungkin soalan akan tanya pintasan X, mungkin soalan tanya pintasan Y. Kebiasaannya pintasan Y ini kita tak payah cari sebab pintasan Y adalah C ni. C ni bila kita cari persamaan garis lurus, automatically C ni kita sudah dapat. C ni ialah pintasan Y. Itu kena ingat. Itu kena ingat kan. Alright. So kita terus pergi kepada soalan. Ini kalau keturunan macam ni, Y2 tolak Y1 bermaksudnya kita membuat misalnya K dengan J ni ada 2 titik. Katakanlah yang ni titik X1, ni X1, ni Y1, sini titik X2 ataupun Y2. Ataupun sebaliknya kita nak tukar. Sini katakanlah X1, Y1. Di sini X2, Y2 pun boleh untuk mencari keturunan. Dia menghasilkan jawapan yang sama. Baik, kita tengok. Cari persamaan garis lurus LM. LM. So, syarat untuk mencari garis lurus LM ataupun mana-mana persamaan garis lurus pun kita mesti cari M. Masukkan nilai M, masukkan nilai C. Automatically ia itu dipanggil persamaan garis lurus. Bila sebut cari saja persamaan garis lurus, dalam kepala kita Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita ganti je M ni berapa nilainya, kita ganti C ni pintasan Y berapa. Itulah persamaan garis lurus. So soalan ni cari persamaan garis lurus M, jadi Y sama dengan MX tambah C terus. Ini kepala kita. So kita cari M, kita cari C. So untuk
mencari LM, kita nak mencari LM, kita tak ada. Ada satu titik sahaja. Sekurangnya kita nak mencari kecerunan, mesti ada dua titik seperti ini. Boleh menggunakan formula ini untuk mencari kecerunan. Kalau LM, tak boleh nak cari kecerunan sebab ada satu titik kan. Jadi, apa kita perlu ingat? Kita perlu ingat JK adalah selari. Bila sebut selari, kecerunannya sama. Automatically kita, walaupun di sini tak boleh nak cari kecerunan, maka kita menggunakan dua titik ini nak bagi mencari kecerunan bagi garis lurus LM ni. Kenapa? Sebab dia selari. So katakan titik ini K atau sebaliknya, tak kisahlah. Ni kita kata titik K ni X1, Y1. Sini X2, Y2. So, untuk mencari kecerunannya, apa dia? M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. So, just masukkan ni nilai. So, Y berdua apa? Negatif 4. Y1 tolak. So, tolak 2. Y1 tolak 2 bahagi X2 5 tolak X1 3. So, kita dapat berapa M ni? Negatif 4, negatif dapat negatif 6 per dengan 5 tolak 3 dapat apa? Dapat 2. So, negatif bagi positif. Tekan kalkulator. Negatif 6 tolak 2. Negatif dengan positif dapat negatif. 6 bagi 2 dapat 3. Dapat negatif 3. Boleh faham? So, walaupun sini kita dapat N sama dengan negatif 3. Kita cari titik ni kan. So, automatically sini juga M sama dengan negatif 3. Kenapa? Sebab dia selari. So, abang nak tunjuk di sini bahawasanya kita nak cari. Jadi, kita sudah dapat lah. Kita sudah dapat M kan? Kita sudah dapat M tadi. Sekali lagi abang tulis M. Kita dapat apa M? Abang tulis sebelah ni. M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, sama dengan negatif 4 tolak 2 bahagi 5 tolak 3. So, M sama dengan negatif 6 bahagi 2. So, M sama dengan negatif 3. Itu abang tunjuk sekali lagi kan. Anak-anak abang tak faham kan? Alright, kita sudah dapat M. So, cari persamaan garis lurus LM. So, Y sama dengan MX sama C. So, sudah selesai cerita. Kita cari M. So, kita nak cari C. Macam mana kita nak cari C? So, kita tulis balik soalan ni. Jadi, kita ganti sahaja. M kita sudah tahu kan? M. So, Y ambil mana-mana titik. Jangan ambil titik K dan J. Sebab soalan ni tanya L dan M. So, kita ambil titik koordinat. Tak boleh pilih. Kalau ada 10 titik, ada ni pilih satu sahaja titik. Untuk mencari persamaan garis lurus. Oleh kerana L dan N satu titik je, kita tak ada pilihan. Kita kena ambil titik L ni juga. So, di sini Y berapa? So, sini Y kan. Ni X, ni Y kan. So, Y 6. Sama dengan kecerunan tadi kita sudah dapat kan. Ini kita nak ganti untuk mencari nilai C. So, M negatif 3. So, X berapa? X T 3. Sorry. Kita ambil 6Y. Ambil titik ni. X ialah 7 tambah C. So, kita nampak kan? Jadi, penyelesaian ni kita sudah dapat nilai C. So, 6 sama dengan negatif 3 darab 7. Tekan kalkulator. Dapat negatif 21 tambah C. So, C kita kekalkan sebelah sini. Sebab kalau kita bawa sebelah kanan, dia jadi negatif. So, untuk memudahkan tak payah baca huruf Jawi pun tak apa kan. So, 6 negatif bawa ke kanan jadi positif 21.
Jadi positif 21. Maka C sama dengan apa C? C sama dengan 27. So C kita sudah dapat, M kita sudah dapat. Maka lengkaplah persamaan bagi garis lurus. Bagi garis lurus LM ni ialah apa? Ganti je lah. So Y persamaan garis lurus bagi LM ialah Y sama dengan Y kena letak Y. Ganti je M. M ni berapa tak dia dah dapat? Negatif 3X, kekalkan X. Jadi C kita sudah dapat 27 kan. So positif kan. Ni 27 positif. Tambah 27. Okey, kita dapatlah persamaan garis lurus LM yang ditanya tu soalan. So stepnya apa stepnya? Ini ingat, ini selari, maka kita tak boleh cari kecerunan ni. Kita menggunakan titik ni untuk mencari kecerunan. So, bila dapat kecerunan garis lurus JK, automatically LM pun sama kecerunan dia. So, bila kita dah ada kecerunan, ada satu titik, kita boleh ganti dalam persamaan bentuk umum persamaan garis lurus Y sama dengan MX sama C. Kita cari nilai M sudah dapat. Kita nak cari nilai C, kita ganti titik LM sebab garis lurus SM. Last kali dapat C, so last kali kita dapat Y sama dengan negatif 3X tambah 27. So, ini kaedah pertama yang Abah bagi tahu kepada anak-anak Abah. Abah tak nak buat kaedah yang kedua. Abah tak nak tunjuk lagi kaedah yang kedua. Sebab kaedah kedua, anak Abah tak akan faham dapat nilai C. Kalau kita guna kaedah kedua, kita tak cari nilai C. Kita tak cari nilai C ni. Sebab tu Abah nak buat kaedah yang pertama supaya anak-anak Abah faham mencari nilai C. Kalau kita menggunakan kaedah kedua untuk mencari persamaan garis lurus ini, kita tidak mencari nilai C, rugilah. C itu maksud pintasan Y. C ni ialah pintasan Y. Kalau soalan tanya cari pintasan Y bagi garis lurus LM, automatically kita tak payah kira dah. Sebab kita dah kira untuk mencari persamaan garis lurus T. So automatically pintasan Y ialah positif 27. Kalau negatif di sini negatif 27, maka pintasan Y negatif 27. Ni kena ambil positif dan positif kena ambil kira. So kita faham kan? So kita faham C itu maksud pintasan Y. So automatically kalau soalan B tu tanya cari pintasan Y bagi garis lurus LM. So tak payah kira dah sebab kita dah kira dah C. So terus kita jawab. Kalau soalan B tanya cari pintasan Y bagi garis lurus LM. So 27. Tapi soalan B dia tak tanya pintasan Y. Dia tanya cari pintasan X. Ni kenapa negatif ni? Tak ada, ni penulisan saja kan. Ni penulisan pintasan negatif X. Ni pintasan X lah. Ni sengkak untuk menunjukkan. Bukan negatif pintasan X. Ada pelajar tanya Abah. Tak ada, bukan negatif ni. Pintasan X. Cara penulisan sahaja. Ni maksud pintasan X bagi garis lurus LM. Okey. Pintasan X ni apa maksud pintasan X? So pintasan ni garis kan, garis ni garis panjang. Pintasan ni pintasan X lah ni. Pintasan Y ni. Kalau kita tarik. So pintasan X ini maksudnya dia saya cari pintasan di sini berapa titik koordinat bagi X. Itu maksud pintasan. Pintasan ialah garis LA yang memotong pada paksi X. Itu maksud pintasan X. So untuk pintasan X, ini yang ingat. Bila tanya sahaja pintasan, automatically kita menggunakan formula yang kedua. Yang diberi dalam buku soalan, dibagi nombor 13 dengan 14. So, kecerunan tadi kita dah faham kan? So, yang ni, kita untuk mencari pintasan ini bentuk nak cari persamaan garis lurus secara umum. Yang ni menunjukkan garis lari 4 ni je. Tak banyak kan formula. So, bila tanya pintasan, automatically kita menggunakan soalan formula yang ke-14. Kalau soalan tu tanya pintasan Y, tak payah guna yang ni sebab persamaan garis lurus kita dah cari C. Kalau soalan tu tanya tak perlu menggunakan formula ni sebab biasa persamaan garis lurus kita cari dah nilai C. Pintasan Y ni kita dah dapat. Biasanya soalan akan tanya pintasan X. Okey, kita tengok. So pintasan X kita tahu, pintasan Y kita dah ada, M kita dah ada. Yang ni tak ada.
So kita pusing sahaja kecerunan. So garis LM kecerunannya negatif 3 sama dengan. So ingat, ini per 1 terus. So negatif 3 per 1. So ingat negatif, bila negatif di atas, kita letak negatif di bawah lah. Kita letak negatif di bawah. Sebab ingat, negatif duduk di tengah ni, kita nak tarik macam mana kan? Tak kisah. Kita nak letak negatif di atas ataupun di bawah, semua nilainya sama. Tapi kalau negatif di sini, kita letak di bawah lah. Sebab kita bila kita darat, takkan jadi positif. So, pintasan Y berapa pintasan Y tadi? Pintasan Y ialah apa? Pintasan Y apa dia? Pintasan Y. Pintasan Y tadi ni 27 kan. So sini 27. Negatif pintasan PX. Abah ringkaskan PX ini ialah pintasan negatif lah. Negatif yang duduk tengah tadi kan, baru letak di bawah. So, kenapa per 1? Sebab Abah nak menunjukkan per 1 ini ialah sebab nak darat silang. Kan? Apa-apa nombor per 1 kan, kita boleh wujud. Negatif 3 bagi 1 kan dapat negatif 3. Tidak mengapa kita tambah. Ini tidak menjejaskan nilai itu. Apa-apa nombor, misalnya 100. Dia ada 100 per 1. Takkan kita nak tulis kan 100 per 1. Kita tahu 100 per 1 ialah 100. Tapi bila berlaku pecahan macam ni, kita boleh buat per 1. Boleh buat per 1. Untuk apa? Untuk memudahkan kita darab silang. Atas dengan bawah. Silang. So, tengok ni. Negatif 3 darab negatif PX. So, negatif hilang kan. So, negatif hilang. Jadi 3 pintasan X. 3 pintasan. Yang ni kita nak cari. 3 darab pintasan X sama dengan 1 darab 27. 27. So, pintasan X lah kan. Kita dapat PX tu pintasan X. Abang ringkaskan. So, yang ni masuk 3 kali pintasan X. Ini masuk darab kan. Jangan bawa ugat 27. Pergi tolak 3 kan. Ada pelajar pergi tolak 3 kan. Bila darab jadi bahag. Sini masuk darab. Dapat jadi bahag. Bahagi. Kalau di sini tambah. Barulah kita, kalau di sini tambah di tengah ni, ataupun tolak, barulah kita bawa di sini jadi ni positif kan, depan positif, baru tolak. Ini darab jadi bahagi. So, PX sama dengan berapa? So, kita dapat pintasan X, tulis. Pintasan, kena tulis ni last. Pintasan negatif X. Itu penulisan sama dengan berapa? So, 27 bagi 3 dapat 9 lagi tulis. So, pintasan X ialah 9. Itu je lah. Dalam persamaan garis lurus, itu je dia tanya. Mungkin dia tanya pintasan Y. Kalau tanya pintasan Y, kita tak payah cari dah. Sebab kita dah cari di sini untuk persamaan garis lurus. Biasanya tanya pintasan X. So, pintasan X sini. Ini untuk siri yang kedua. Abah buat persamaan garis lurus ni. Kalau yang siri yang pertama lain sikit kan. Yang ni ada tambahan. Ini mencari menggunakan formula ni. Siri 1 tak ada menggunakan formula ni. So ingat Y garis selari 3 bila masa kita nak guna. Tak payah kan untuk dapat 6 markah. 6 markah ni. 6 markah. Malah Abah tak nak tunjuk pemarkahan biar faham dulu. Nak singkatkan masa. Dia boleh faham. Untuk seri kedua, untuk anak-anak Abah, ini soalan trial YIT 20 baru ni. Yang buat yang tak sempat, Abah nak bincang di dalam kelas. So, tengok balik siri pertama 2019, siri yang kedua 2020. Untuk beza. Nanti Abah tambah lagi, okey? Abah berhenti setakat ni. Harap anak-anak Abah boleh faham untuk rujukan dan memahami. Lepas ini cuba buat soalan-soalan yang lain, soalan peperiksaan SPM yang sebenar, yang sebelum ni. Cuba buat tajuk ini saja. Kalau kita boleh buat 2-3 set soalan yang tahun lepas itu kita boleh buat dah persamaan garis lurus, maka kita fahamlah. Itu cara kita nak tahu kita faham ke tak faham. Cuba buat soalan SPM lepas. Okey, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.